Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Azizah binti Ahmad. Saya Amir Ashraf bin Amir Amran, nombor matrik 285622. Saya dari kumpulan A bagi kursus SSWT 1033, isu-isu dan polisi sosial. Dalam video ini, saya akan menerangkan berkenaan isu pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Pertama ialah, pendatang asing tanpa izin merupakan golongan atau kumpulan manusia yang masuk atau tinggal dalam sesebuah negara secara haram. Mereka ini tidak masuk ke dalam negara mengikut undang-undang migrasi. Bagi situasi di Malaysia, parti ini masuk ke Malaysia tanpa permit yang sah. Dan ada juga yang masuk menggunakan lorong-lorong tikus. Lorong-lorong tikus ini kebiasaannya terdapat di sempadan negara, seperti di sempadan Thailand atau di sempadan Indonesia bagi Sabah dan Sarawak. Carta berikut merupakan statistik tangkapan parti di Malaysia. Jumlah tangkapan tersebut ialah 16,604 orang. Parti dari Indonesia menunjukkan statistik yang paling tinggi, iaitu sebanyak 7,018 orang. Manakala yang terendah pula ialah parti dari Vietnam, iaitu sebanyak 366 orang. Dan selebihnya merupakan parti dari India, Thailand, Filipina, Myanmar dan Bangladesh. Angka jumlah tersebut merupakan angka yang agak besar dan amat merisaukan semua rakyat Malaysia. Seterusnya ialah faktor kemasukan parti ke Malaysia. Terdapat 4 faktor yang dapat dikenal pasti. Yang pertama ialah faktor kemiskinan. Semua parti-parti yang menyelinap masuk ke Malaysia mempunyai taraf kemiskinan di negara asal mereka. Atas sebab itulah mereka datang ke Malaysia untuk mencari duit. Yang kedua ialah faktor pemerdagangan manusia. Terdapat orang-orang tengah yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia dengan cara yang betul, tetapi sebaliknya yang berlaku. Mereka ditipu oleh orang tengah tersebut dan akhirnya parti ini ditangkap oleh pihak berkuasa. Faktor ketiga ialah permintaan buruh ladang dan buruh binaan yang tinggi. Ini kerana parti ini sanggup melakukan pekerjaan apapun asalkan mereka mendapat gaji yang lumayan. Faktor keempat ialah kestabilan ekonomi negara kita. Mereka suka datang ke Malaysia kerana mereka tahu mereka akan mendapat gaji yang lumayan dan tinggi. Penerangan seterusnya, terdapat 5 kesan kemasukan parti ke Malaysia. Pertama ialah penularan penyakit berjangkit. Ini kerana di negara asal mereka sudah mempunyai pelbagai jenis penyakit seperti malaria, taun dan sebagainya. Risiko mendapat COVID-19 juga sangat tinggi. Kesan kedua ialah wujudnya masalah sosial. Sebagai contoh, parti ini mengamalkan budaya mereka yang tidak baik seperti gangsterisme. Secara tidak langsung, masyarakat negara kita akan berisiko untuk mendapat masalah tersebut. Kesan ketiga ialah mengancam keselamatan negara kita. Mereka juga berisiko untuk membuat jenayah seperti meragut, merompak dan juga merogol. Perkara ini amat membimbangkan semua rakyat Malaysia, terutamanya bagi pemimpin. Kesan keempat ialah merugikan ekonomi. Ini kerana wang gaji mereka akan disalurkan ke keluarga mereka di negara asal. Perkara ini menyebabkan pengaliran wang keluar negara kita lebih tinggi dari pengaliran masuk wang ke Malaysia. Kesan yang terakhir, iaitu yang kelima, ialah peluang pekerjaan penduduk tempatan menjadi terhad. Parti ini telah membulut semua pekerjaan yang ada di Malaysia dan rakyat di negara kita perlu bersaing dengan warga asing ini untuk mendapatkan kerja. Hal sebaliknya patut berlaku di mana parti ini tidak boleh mendapatkan kerja dan perlu diarahkan balik ke negara asal mereka. Jika hal ini berlaku, maka penduduk di negara kita akan mendapat pekerjaan yang sepatutnya dan tidak perlu bersaing dengan mereka. Perkara kedua terakhir ialah cara mengatasi kemasukan parti ke negara kita. Pertama ialah menubuhkan satu petugas khas, iaitu Special Task Force. Ini bertujuan untuk membantas parti-parti yang berkeliaran di kawasan negara kita. Yang kedua ialah meningkatkan tahap keselamatan. Pihak berkuasa perlu meningkatkan kawalan mereka di setiap pintu sempadan negara dan juga berkawal di setiap laluan sempadan negara kita. Oleh itu, parti-parti ini tidak akan berani untuk menyelinap masuk ke negara kita melalui lorong-lorong tikus yang dibuat oleh mereka. Cara ketiga ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Pihak yang bertanggungjawab perlu telus dan amanah dalam melaksanakan undang-undang. Mereka tidak boleh sama sekali mengambil rasuah dari parti untuk melepaskan diri dari sempadan negara. Cara yang terakhir ialah
mengukuhkan hubungan diplomatik dengan negara jiran. Malaysia perlu lebih mengambil serius tentang hubungan diplomatik ini kerana majoriti parti yang datang adalah dari negara jiran. Pemimpin perlu pandai berunding dengan pemimpin negara jiran untuk mereka lebih mengambil berat tentang rakyat mereka sendiri. Hal ini kerana pada masa ini, kebanyakan pemimpin-pemimpin di negara jiran tidak mengendahkan nasib rakyat mereka sendiri sehingga rakyat mereka terpaksa untuk ke negara Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dan duit yang setanding dengan ekonomi mereka. Akhir sekali merupakan polisi atau akta bagi kemasukan parti ini. Akta tersebut ialah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-1963-Akta 155. Akta ini menyatakan bahawa warga asing yang tinggal di Malaysia setelah PAS atau permit tamat atau dibatalkan. Hukuman bagi akta tersebut ialah Seksyen 15-4 Akta Immigration 1959-1963-Akta 155. Seksyen 15-4 Akta Immigration 1959-1963-Akta 155. Hukuman yang dikenakan ialah denda tidak kurang daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jika akta ini dikuatkuasakan dengan baik, maka parti-parti ini tidak akan berani untuk meminat dan datang ke negara kita. Sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.